Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mohon komen, suara okey ke? Suara okey ke semua? Mungkin boleh respon. Kak Azu mungkin boleh respon. Suara clear ke? Okey. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'. Jadi pertamanya kesyukuran dipanjatkan ke hadrat ilahi. Sekejap ya. Sekejap. Okey. Clear ya? Okey, clear. Mungkin boleh share daripada Facebook saya pengajian kita hari ini. Jadi insya-Allah pengajian kita hari ini kita menggunakan kitab Indahnya Hidup Bersyariat, edisi kemas kini yang dikarang oleh Arwah Datuk Ismail Kamus. Datuk Ismail Kamus. Jadi kita masih lagi membicarakan tentang bab yang pertama. Apakah berkaitan dengan syariat ketika mana kita melahirkan syariat kelahiran bagi seorang bayi. Okey, baik. InsyaAllah hari ini kita akan sambung berkaitan dengan bagaimana kita nak menguruskan uri. Kalau ikutkan pengajian kita ni, kita sambung berkaitan dengan pengurusan uri ni pada sesi yang lepas, tapi disebabkan ada masalah-masalah teknikal, jadi kita sambung pada hari ini. Jadi Alhamdulillah, terima kasih kepada pihak pengurusan dan pihak pentadbir surau yang menganjurkan pengajian kita hari ini, memberi peluang kepada kita sekali lagi pada hari ini untuk kita sambung kembali pengajian kita berkaitan dengan syariat yang perlu kita laksanakan untuk diri kita, untuk setiap manusia lah yang bergelar sebagai manusia makhluk Allah yang dimuliakan semenjak kelahiran. Jadi kita sambung berkaitan dengan pengurusan uri. Uri ni yang dikatakan adalah di kalangan anggota badan manusia. Dan ada cara-cara yang tertentu bagaimana kita nak menjaga uri ni. Bagaimana kita nak laksanakan tanggungjawab kita sebagai seorang Muslim berkaitan dengan uri ini. Bagaimana kita nak laksanakan, kita nak tanam, kita nak jaga dan sebagainya. Kemudian, hukum menanam uri ini adalah harus atas tujuan menjaga kebersihan dan kesucian uri tersebut dan perlu dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Apabila manusia dilahirkan, uri itu kena ada. Kalau kita tengok pengurusan ataupun kita tengok ilmu kedoktoran, orang yang ada masalah uri ini, nescaya kandungan dia, bayi dia kebiasaannya akan bermasalah. Kebiasaannya akan bermasalah. Biasanya uri ni dia mesti, kalau dalam kandungan dia mesti sama seimbang dengan bayi kan. Masya Allah, ini kuasa Allah SWT di alam rahim. Sebab tu bagaimana kita nak mengenal Allah, bagaimana kita nak membina hubungan akidah dengan Allah, tidak lain tidak bukan antara salah satunya adalah melalui bagaimana Allah menciptakan manusia di alam rahim. Sebab apa? Alam rahim ini adalah alam gaib yang kita tidak nampak, melainkan Allah sahaja yang nampak. Cuma Allah bagi kepada kita, kepada doktor, ilmu kelebihan berkaitan dengan bagaimana kita nak scan, kita nak tengok dalaman kan. Itu pun semua bukan full 100% yang doktor boleh lihat, melainkan hanya sedikit kepakaran sahaja yang Allah berikan. Jadi nak kata Masya Allah, daripada
daripada segumpal darah kan, daripada segumpal darah jadi daging, kemudian Allah tiupkan roh, kemudian Allah ciptakan manusia dan sebagainya, sehinggalah kita dilahirkan. Masya Allah, maksudnya Allah inilah antara kita katakan kelebihan yang dijadikan oleh Allah Subhanahu Taala. Kemudian cuma saya nak sambung sedikit berkaitan dengan bagaimana keadaan uri orang Islam dengan uri orang kafir. Ini telah pun disahihkan oleh anak murid saya sendiri, iaitu anak murid saya iaitu Mu'allaf. Sebelum ini dia pernah bekerja sama. Ada seseorang, maksudnya daripada maksudnya pekerja yang daripada negara maksalih, negara kafir. Mereka mengatakan bahawasanya uri ni, yang uri apabila tidak digunakan ataupun yang tidak dimanfaatkan oleh orang bukan Islam, pihak hospital akan jual kepada orang-orang kafir untuk apa? Untuk dijadikan sebagai alat kosmetik. Alat kosmetik. Jadi kat sini mungkin akan jadi hukum yang syubhah lah dalam kosmetik. Tapi saya tak nafikan ada juga kosmetik yang halal, yang mesra wuduk, yang sesuai, yang boleh kita gunakan. Jadi kalau orang Islam, dia tak sia-siakan uri ini sebab dikatakan dia sebahagian daripada anggota manusia. Tetapi kita mesti laksanakan tanggungjawab kita dengan kita menanam dengan cara yang baik. Ada kaedah-kaedahnya, antaranya kita tanam dengan cara yang baik. Sebelum kita tanam, kita basuh dengan cara yang baik. Dan saya hari ini sebenarnya nak sambung berkaitan dengan bagaimana kita nak menjauhi perkara-perkara khurafat dan tahyul. Khurafat ni maksudnya apa? Khurafat ni benda-benda kita percaya benda-benda yang tak masuk akal. Benda-benda yang tak logik. Contohnya apa? Berkenaan dengan uri ni kan. Orang-orang zaman dahulu kebiasaannya mereka ini berfikiran bahawa contoh yang diberikan dalam buku ini, antaranya kalau kita tanam uri bersama dengan pensel dan buku agar bayi tersebut menjadi bijak dan rajin. Kita nampak ke? Bayi, kita nampak ke pensel dengan buku duduk dalam dia buat apa kan? Jadi ini antara fikiran yang tahyul, yang khurafat, yang tidak ada kaitan mengena dengan ayat Al-Quran dan hadis. Kemudian kita nyalakan unggun api berhampiran tempat uri ditanam tadi kerana bimbang bayi itu akan kesejukan pada waktu malam. Kalau kita fikir macam mana ada kaitan dia. Jadi kadang-kadang kita fikir benda yang khurafat, benda yang tahyul ni benda yang tak logik akal. Benda yang di luar adat kita. Kemudian menanam uri bersama duit shilling supaya suatu hari nanti anak tersebut akan menjadi kaya. Jadi dia risau kalau anak tu nanti hidup susah. Dia risau anak dia tak dapat makan, tak dapat apa kan. Kemudian dia meletakkan lilin atau pelita di kawasan uri yang ditanam dengan keyakinan supaya bayi tersebut tidak akan kembung perut pada sebelah malam atau ketika hujan. Kemudian meletakkan paku dan benda-benda tajam bersama uri yang ditanam bagi mengelakkan uri tersebut daripada didekati makhluk halus. Masya Allah. Biasanya makhluk halus ni, syaitan ni, yang mengganggu kanak-kanak ini, kebiasaannya pada waktu malam adalah dinamakan sebagai syaitan subyan. Subyan tu maksudnya kanak-kanak, budak-budak. Jadi memang syaitan ni memang dia suka kacau lah kanak-kanak kan. Jadi bila contohnya kalau ada situasi ibu-ibu yang anak dia dalam keadaan dikacau kan. Kadang-kadang anak bukan kena gangguan pun, bukan kena kacau syaitan ke apa, tapi mungkin sebab sakit perut, tidak selesa dan sebagainya kan. Jadi ibu bapa lah kena ambil inisiatif. Kemudian jadi bagaimana kita nak elakkan daripada gangguan syaitan ni? Antaranya selalu kan baca surah Al-Baqarah. Lagi-lagi pada waktu ini saya dapat ilmu ni daripada guru, daripada kawan saya sendiri, daripada guru-guru yang memang mendalami ilmu-ilmu syifa, bagaimana kita nak merawat syaitan-syaitan ni. Jadi kebiasaannya pada waktu petang hingga sampai waktu subuh. Waktu ini adalah waktu yang mana syaitan dan jin ni tengah bekerja keras nak mengusik manusia. Kalau kita kata waktu tengah disegar. Pada waktu pagi, sampailah waktu nak masuk ke waktu asar, maksudnya sampai waktu asar, waktu ni waktu dia tengah down, dia tengah slow. Tenaga dia tengah slow, dia suka tidur pada waktu pagi. Jadi sebab tu kebiasaannya kalau budak-budak dia menangis pada waktu malam. Jadi kita kena elakkan. Jadi nak elakkan benda-benda macam ni adalah dengan kita sentiasa baca
surah Al-Baqarah. Pasang. Kalau kita tak boleh ngaji, pasang je surah Al-Baqarah sepanjang malam. Tapi setiap hari baca. Ataupun kita ambil lagi dengan bacaan manzil, bacaan ruqyah, bacaan ayat-ayat syifa, surah Al-Maqsurah dan sebagainya. Ayat yang khusus untuk kita hilangkan daripada gangguan sihir ini. Jadi apa yang saya nak kaitkan dengan perkara-perkara tahyul, perkara-perkara yang khurafat ini adalah sebenarnya boleh membawa kepada syirik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebagai Muslim yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka kita perlulah menjauhi perkara-perkara tahyul. Perkara tahyul kita percaya benda-benda yang karut, yang tak ada dalil, tak ada kaitan dalam Al-Quran dan hadis, dan khurafat yang boleh menjerumuskan kita kepada syirik. Contoh dalam ayat tadi. Kita percaya duit shilling tadi kita tanam dengan anak, dengan uri anak tadi supaya apa? Supaya anak nanti jadi kaya. Sedangkan yang bagi kekayaan itu adalah Allah. Kita lupa bahawasanya Allah itu pemilik kekayaan yang dialah merupakan yang akan memberikan rezeki kepada anak kita. Tapi kita percaya yang duit shilling tu nanti yang akan bantu anak kita. Ini satu contoh bagaimana kita merasakan ada kuasa lain yang memberikan kekuatan yang boleh membantu anak kita. Jadi kita berharap apa? Duit shilling tu sebenarnya bantu anak kita. Ini satu kepercayaan yang karut lah, yang syirik. Jadi firman Allah Subhanahu Wa Taala, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalik liman yasha wa man yushrik billahi faqad iftara ithman azima. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nisa ayat yang ke-48 yang bermaksud, sesungguhnya Allah tidak akan mengampunkan dosa syirik. Allah tidak akan mengampunkan dosa syirik, mempersekutukannya, dan akan mengampunkan dosa yang lain daripada itu bagi sesiapa yang dikehendakinya menurut aturan syariat. InsyaAllah maknanya Allah tidak akan ampunkan dosa bagi orang yang syirik, tetapi Allah akan ampunkan dosa yang lain daripada syirik. Kalau kita buat contoh berzina, kalau mencuri, kan apa saja, kalau kita minta ampun pada Allah, Allah akan ampunkan. Dan sesiapa yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain, maknanya dia minta kekuatan selain daripada Allah, itu maksudnya, ini maksud syirik maka sesungguhnya dia telah melakukan dosa yang besar. Jadi Masya Allah, sebenarnya apa yang kita faham di sini, dosa besar ini adalah dosa yang confirm masuk dalam neraka. Itu yang dimaksudkan. Sebab apa? Sebab ada saya bawa hari ini buku yang ditulis oleh Al-Imam Al-Hafiz Al-Zahabi, Al-Kabair. 76 dosa-dosa besar. Ada dicerita dalam ni dalam ayat Al-Quran ni berkaitan dengan syirik kepada Allah. Syirik ini maksudnya apa? Syirik adalah kita menjadikan sesuatu tandingan. Maksudnya kita tandingkan Allah. Kita bandingkan Allah yang maha hebat dengan kuasa yang lain. Kita rasa Allah tu dah hebat, tapi kita masih lagi percaya ada benda lain yang lebih hebat, yang kita berhak untuk terima, untuk kita jadikan sebagai penjaga kita. Kemudian menjadikan suatu tandingan sekutu bagi Allah, padahal dialah yang menciptakan anda. Padahal Allah lah yang menciptakan kita, dan tapi dalam masa yang sama kita sembah selain daripada Allah. Kita sembah, antara kita sembah pohon, kita sembah pokok, batu, bulan, kita sembah Nabi, kita sembah syekh, kita sembah jin, kita sembah bintang, kita sembah malaikat atau hal-hal semacamnya. Hari ini ramai kadang-kadang kita tengok kan, yang mengaku jadi Tuhan, dapat ilham daripada mimpi, yang mengaku jadi Nabi. Masya Allah, maksudnya banyak ajaran-ajaran sesat disebabkan apa? Hanya disebabkan tiada kekuatan akidah, tiada ikatan kita sebagai seorang hamba dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tidak yakin. Kadang-kadang kalau kita tengok Firaun kan, bagaimana dia yakin diri dia ni seorang yang hebat, seorang Tuhan, sampaikan dia minta orang sembah, tunduk dan patuh kepada, sebab apa? Hanya kerana Allah mengujinya dengan tidak sakit. Allah mengujinya dengan kesenangan. Jadi dia rasa dia hebat. Dia tak berak macam orang lain. Kemudian dia rasa dia tak diuji, tak susah dengan orang lain. Jadi dia rasa dia berhak untuk menguasai dunia ini.
menguasai makhluk yang lain. Sebab dia rasa dia tak ada sakit. Macam orang lain sakit, Allah uji dengan sakit tapi dia tak sakit. Orang lain hidup susah, dia rasa dia tak pernah hidup susah. Sebab itulah orang yang duduk dalam keadaan kesenangan juga adalah satu ujian bagaimana Allah sebenarnya tengah menguji beliau, menguji diri orang yang diberi kesenangan itu, adakah dengan kesenangan itu makin dekat dengan Allah ataupun makin jauh dengan Allah. Jadi kita nampak kat sini, kalau kita tengok Fir'aun, Masya Allah, bagaimana Allah mengujinya dengan kesenangan, dan kesenangan itulah Allah menjadikan dia menjadikan diri dia lebih jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam ayat Al-Quran lagi dalam surah Al-Maidah ada disebut ayat yang ke-72, innahu man yushrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar. Sesungguhnya orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka pasti akan mengharamkan syurga atasnya. Masya Allah, dalam ayat ni jelas mengatakan sesiapa yang mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala haram masuk syurga dan tempatnya adalah neraka Jahannam. Ini dalam surah Al-Maidah ayat 72. Dan Allah berfirman lagi dalam surah Luqman ayat yang ke-13, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya mempersekutukan Allah iaitu syirik adalah benar-benar kezaliman yang besar. Dan ayat-ayat mengenai dosa besar ini sangatlah banyak. Mengenai dosa besar, Masya Allah, banyak sangat disebut dalam ayat Al-Quran. Cukup 3 ayat saya baca ini jelas menunjukkan syirik itu adalah merupakan dosa besar dan haram syurga ke atasnya. Dan ayat-ayat kemudian kerana itu barang siapa yang menyekutukan Allah, sesiapa yang menyekutukan Allah kemudian dia mati dalam keadaan sebagai orang musyrik. Orang musyrik ini maksudnya apa? Orang yang menyekutukan Allah. Orang yang syirik kepada Allah, maka dia dimasukkan ke dalam penduduk dalam neraka secara qat'i. Secara qat'i ini maksudnya secara kata putus. Tidak boleh dirayu lagi, tidak boleh. Maksudnya secara qat'i, macam ayat Al-Quran kata, kalau masuk neraka, masuk neraka. Kita tak boleh nak pujuk, nak rayu. Masuk dalam api neraka, itulah pendapat yang kita kena dengar. Maksudnya qat'i ini secara putus. Kemudian sebagaimana halnya orang yang beriman kepada Allah, lalu mati dalam keadaan seorang mukmin, maka dia termasuk penduduk syurga. Sekalipun mungkin terlebih dahulu diazab ke dalam neraka kerana dosa selain syirik yang pernah dilakukannya. Masya Allah, dosa-dosa besar terlalu banyak. Tapi dosa yang paling Allah benci, yang kita takkan masuk ke dalam syurga adalah syirik kepada Allah. Syirik kepada Allah. Dan sekalipun kalau kita ni orang Islam, kita buat dosa, pernah kita buat dosa, kita minta ampun kepada Allah, kita dimasukkan ke dalam syurga. Dan sekalipun kalau kita orang Islam, kalau sekalipun dahulu kita ada buat dosa, bukan dosa selain daripada syirik kepada Allah, mungkin dia pernah mengumpat, mungkin dia pernah mencuri dekat dunia, sekalipun dia kena seksa masuk ke dalam neraka sekalipun, dan bila mana habis tempoh hukuman ke dalam neraka, dia akan masuk juga ke dalam syurga. Ini bagi keistimewaan bagi orang Islam. Tapi kalau orang yang musyrik syirik kepada Allah secara qat'i, secara kata putus, kita tak boleh bantah lagi, masuk ke dalam neraka Jahannam. Wal'ayazubillah, sampai macam tu sekali. Kemudian saya sambung sikit lagi berkaitan dengan syirik. Sebab apa ya saya nak cakap saya nak tekan sangat berkaitan dengan berkaitan dengan syirik. Sebab kita ini kadang-kadang kita tak tahu benda yang kita buat tu adalah syirik. Sebab apa? Sebab kita duduk di dunia akhir zaman, dunia yang penuh mencabar, dunia yang penuh kekejaman. Kalau orang yang tak beriman, dia merasakan dunia ini penuh tak adil. Allah itu tak adil. Allah uji orang ni lain. Allah uji aku ni sangat susah. Kadang-kadang kita merasakan macam tu. Dan kadang-kadang lagi lah dalam keadaan pandemik, ramai yang bunuh diri. Dalam keadaan kita tengok hari ini rumah tangga yang sudah pun berkecai, makin lagi teruk, makin berkecai dan sebagainya. Keganasan rumah tangga makin berkecai dan sebagainya. Jadi kita nampak ini, Masya Allah, bila kita ditekan dengan hidup yang susah, ditekan dengan ujian yang bertalu-talu, sampai satu masa ketika inilah kadang-kadang akidah kita boleh terpesong dengan syirik. Kadang-kadang kita percaya kepada benda-benda yang khurafat. Kita rasa Allah ni tak adil, tak dengar doa aku. Aku berdoa tapi kenapa aku masih lagi hidup susah kan? Contoh. Dan bermulalah episod
Bila mana akidah kita tak kuat dengan Allah, kita akan cari sesuatu kekuatan daripada benda yang lain. Wa na'udzubillah, inilah perkara yang paling kita takut. Sebab apa? Saya nak cerita, ada satu kisah, ini cerita yang betul. Masa saya bersalin anak yang keempat hari tu, di waktu pandemik lah, tahun lepas, di waktu pandemik, masa tu kita pandemik pada bulan 3 dan saya melahirkan pada awal bulan 6. Dan sepanjang saya berpantang, saya tidak orang kata, kita just makan ubat lah, kita tak adalah urut ke apa kan. Tapi kita perlukan kepada kesihatan lah kan, nak jaga badan dan sebagainya. Kemudian saya direkomenkan oleh seseorang lah, bertemu dengan seorang ibu ini. Ibu ini dia duduk dah lama dekat Malaysia ni, orang Indon. Dan dia cerita kepada saya, bila saya berdepan dengan ibu ini, sebab yang rekomenkan saya ni, dia kata bagus ibu ni lah. Dan saya pergi memang best. Memang ibu ni pandai dia mengurut. Ibu ni pun dia cakap dia memang banyak urut, orang ramai suka kepada dia. Kemudian saya tanya kepada dia, kebiasaan kalau orang urut ni memang saya tanya, ibu belajar daripada mana? Semua ni ilmu urut dan sebagainya. Dia kata ibu dulu suami ibu meninggal. Masa tu anak-anak kecil lagi. Tiba-tiba masa suami dah meninggal, dia kata adalah dia mimpi, dalam mimpi dia nenek dia. Dia tak tahu itu nenek dia. Tapi bila dia cerita kepada mak dia, ibu dia mimpi. Ibu tu mimpi kan. Dia kata ada macam orang nenek, muka sekian-sekian. Dia cerita ada sifat sekian-sekian. Lepas tu, mak kepada ibu tadi dia kata, itu nenek kamu. Nenek kamu dulu tukang urut. Jadi dia turunkan ilmu kepada kamu. Dia kata, jadi dia tak pernah mengurut sebelum ni. Tapi dia belajar dalam mimpi, ilmu urut. Kemudian bila dia urut-urut, lama-lama pandai dia urut-urut, dia dapat lagi dalam mimpi dan sebagainya. Kemudian dia pun urut. Dia urut orang dan sebagainya, dia belajar. Kemudian kadang-kadang kalau ada tak kena, dia kata ada orang bisik-bisik. Dan ditakdirkan, saya dah pelik dengan ibu ni. Kalau macam ni, kebiasaannya kalau kita tanya, saya pun tanya-tanya orang, dia kata ini mungkin saka. Dia terima saka daripada nenek moyang. Kemudian Allah nak tunjuk kepada saya satu hari, saya berjumpa lagi dengan nenek ni. Kebetulan tangan saya, jari saya ni agak terlari sikit. Terkena anak-anak. Biasalah anak tengah aktif kan. Terkena sedikit dengan lutut anak, terlari sedikit jari. Tulang jari ni. Kemudian saya minta urut dengan ibu ni. Saya datang lagi. Dia urut-urut. Lepas tu tiba-tiba dia datang kepada saya. Nanti balik, saya lupa apa nasihat dia. Tapi dia suruh letak ubat lah. Dia kata ada kawan ibu bisik-bisik kepada ibu. Nanti balik, tolong lomorkan. Saya tak silap Halia ke apa, saya lupa dah. Lepas tu saya tanya, kawan bibik tu, kawan ibu tu siapa? Adalah kawan ibu. Jadi bila kita faham kat sini, rupa-rupanya ini adalah saka. Ataupun kawan inilah sebenarnya yang memberi kekuatan. Dia dah tua. Saya pelik. Ibu ni seorang yang tua, bagaimana dia gagah nak urut orang pergi sana sini. Sekali urut kita tengok tenaga dia banyak mana kan, dia boleh habiskan untuk maksudnya kekuatan. Seorang orang tua, bagaimana kalau kita tengok tak logik. Kalau orang tua mampu untuk mengurut orang ramai, dengan kekuatan, dengan kudrat. Kalau kita tengok, kalau kudrat kita memang kita tak mampu nak urut orang kan. Jadi Masya Allah, nak kata sepanjang saya berjumpa dengan ibu ni, banyak Allah tunjuk sebenarnya. Kadang-kadang masa dia urut, saya dengar macam suara orang termengah-mengah, orang tua termengah-mengah. Kadang-kadang saya dengar macam suara menyanyi-nyanyi dan sebagainya. Saya pergi. Sebab tu saya nak nasihatkan kepada wanita-wanita sekalian, acik-acik sekalian, sahabat-sahabat sekalian. Nak mengurut, kalau kita maksudnya nak berhubung dengan orang, dengan ilmu-ilmu apa sahaja, pastikan kita kena jelaskan dahulu dengan siapa kita nak mengurut. Jadi nak kata Allah tunjuklah kepada saya sendiri bagaimana keadaan ibu ini. Bila kita selidik, rupanya inilah antara satu contoh syirik. Sebab apa? Sebab ibu ini dia bergantung kekuatan dia dengan benda yang lain. Dia lupa bahawasanya yang memberi kekuatan kepada ibu ini sebenarnya adalah Allah. Sebab apa? Sebab
Ada satu lagi keadaan, kawan dia sendiri pun sebenarnya dia kata ada peneman juga, peneman. Dia kadang-kadang boleh nampak benda-benda gaib, dia katakan ada orang teman dia, ada orang bagi kekuatan. Dan dia sendiri pun ada bagi tahu kepada sahabat saya, dia kata kalau dia tak ada benda ni, dia tak mampu nak bekerja. Jadi macam mana dia nak dapat rezeki? Masya Allah, benda-benda ini sebenarnya banyak sangat berlaku. Cuba kita tanya mak-mak kita yang dah lama. Ada tak dia ni? Dia guna benda-benda macam ni. Kadang-kadang dia tak tahu benda tu adalah syirik. Jadi sebab tu saya nak tekankan sangat hari ini, sebab ramai sangat saya jumpa dengan atuk-atuk, dengan opah-opah yang dulu, dengan dengan nenek-nenek moyang dahulu yang dah mati pun ramai. Maksudnya percaya dengan benda-benda macam ni dan mereka menjaga. Ada juga yang tak jaga tapi benda ni maksudnya duk mengacau anak cucu cicit dan sebagainya. Sebab kita faham kadang-kadang atuk nenek moyang kita zaman dahulu dia tak ada ilmu sebagaimana, sebab kita tengok Islam makin mengembang di akhir zaman ini, tapi pada permulaan nak permulaan nak dapatkan agama Islam dengan secara menyeluruh tu, dia ambil masa yang lama. Jadi mungkin zaman-zaman dahulu atuk nenek moyang kita ini dia tak tahu benda ni adalah satu perkara yang syirik, yang khurafat, yang tak boleh kita amalkan. Jadi yang mewariskannya adalah kita lah, cucu cicit dia. Jadi benda-benda macam ni sebenarnya dia boleh memberikan mudarat kepada kita. Boleh memberikan mudarat kepada anak cucu cicit. Dia sebenarnya benda macam ni kalau kita ini pengalaman saya sendirilah bila saya berhadapan dengan benda-benda macam ni, sebenarnya dia akan mengganggu cucu cicit dan dia memberikan kesan yang tak elok pada kesihatan, pada akhlak dan sebagainya, pada hubungan dalam rumah tangga dan sebagainya. Sebab tu kalau boleh cuba tanya datuk nenek moyang kita tanya sahabat sekeliling kita. Kalau kita nampak kan dah tua-tua makin cantik, dah tua-tua dah berusia makin sihat dan sebagainya, Masya Allah, benda yang kadang-kadang kita lihat macam tak masuk akal, cuba kita ni. Masya Allah, kadang-kadang kita bukan nak salahkan dia, mungkin dia tak tahu. Tapi kita lah yang kena congkir, kita kena bagi tahu benda-benda, andai kata dia tersalah ambil benda-benda macam ni, kita kena perbetulkan. Kita kena bagi tahu. Supaya apa? Supaya orang-orang sekeliling kita ini, sama ada di kalangan ahli keluarga kita, sahabat-sahabat kita, tidak terjerumus dengan dosa syirik ini. Masya Allah. Balasan bagi orang syirik ini adalah neraka Jahannam. Kemudian Nabi SAW bersabda lagi, ala unabbi'ukum bi akbaril kabair. Mahukah aku tunjukkan kepada kalian dosa besar yang paling besar? Dosa besar. Tapi dosa yang paling, di antara dosa besar tu, dosa paling besar sekali. Dosa besar ni ada banyak, tapi yang paling besar sekali adalah Rasulullah kata al-isyraku billah, iaitu syirik kepada Allah. Kemudian Nabi SAW bersabda lagi, Ijtanibus sab'al mubiqat, jauhilah 7 perbuatan yang membinasakan. Qalu, mereka bertanya, ya Rasulullah, wa ma hunna? Mereka bertanya, apa saja wahai Rasulullah? Kemudian beliau menjawab, asyirku billah. Perkara pertama sekali Rasulullah kata, antara dosa besar yang perlu kita kena jauhi, yang boleh merosakkan kita, membinasakan kita adalah syirik kepada Allah. Kemudian yang kedua Rasulullah sebut as-sihru, iaitu sihir. Kita melakukan sihir, kita melakukan kezaliman, kita menyakiti orang-orang sekeliling kita dengan melakukan sihir. Kemudian yang ketiga, wa qatlun nafsil lati haramallahu illa bilhaq. Kemudian membunuh nyawa yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang hak. Maknanya kita sengaja bunuh orang yang tak berhak untuk kita bunuh. Kita saja-saja bunuh. Kemudian wa aklu riba, yang keempat kita makan harta riba. Yang kelima wa aklu malil yatim. Kemudian yang kelima kita makan harta anak-anak yatim. Kemudian wa qadhful, kemudian wa tawalli yaumaz zahfi, melarikan diri tetapi lengah dari perbuatan yang membuatnya tertuduh perbuatan zina. Maksudnya tadi kita lari daripada pertempuran, kita melarikan diri pada hari pertempuran. Kita sengaja larikan diri daripada hari pertempuran. Kemudian yang last kali yang ketujuh, wa qadhful muhsanatil mu'minatil ghafilat. Yang last kali yang ketujuh adalah
kita menuduh wanita-wanita yang mukminah, yang suci, yang baik, yang terpelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi lengah dari perbuatan yang membuatnya tertuduh berbuat zina. Maknanya kita tuduh seperti berlaku kepada Sayyidatina Aisyah kan. Pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada orang munafik yang merancang untuk apa? Untuk memfitnah Sayyidatina Aisyah melakukan hubungan yang tidak elok dengan seorang lelaki. Sebenarnya ini adalah dirancang. Sehinggalah di sebalik fitnah ini, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anhu adalah antara orang yang paling seolah-olah macam tak boleh nak hidup. Hampir ambil masa yang lama juga sebelum turunnya ayat Al-Quran membersihkan aib, membersihkan fitnah ini. Dan Rasulullah lah antara orang yang paling sedih. Sebab apa? Sebab dia merasakan, dia tak tahu nak kata apa betul ke Sayyidatina Aisyah buat. Sampaikan memang memberi kesan. Sebab tu dalam Islam, orang yang buat fitnah ini akan diberikan hukuman hudud kepada orang yang fitnah benda-benda yang tak elok kepada wanita-wanita yang suci. Dan dia merupakan di antara 7 perkara yang membinasakan. Sebab tu fitnah ini, fitnah zaman sekarang, kadang-kadang kita tak tahu benda ni, benda yang merupakan dosa besar. Sebab apa? Sebab kita dah biasa fitnah orang. Lagi-lagi kita duduk kat rumah, duduk saja-saja tengah-tengah makan, kita boleh nak fitnah orang. Tekan dekat butang share. Contohnya dapat berita dekat Facebook, dekat WhatsApp. Kita tak tahu kesahihan berita. Kita tengok orang tengah gosip. Contohnya si Aminah, isteri kepada sekian-sekian, berkedudukan dengan si Amin contohnya. Si Amin ni laki sekian-sekian. Kita pun duk share. Share tu pun merupakan kita sama bantu sebarkan fitnah. Sedangkan sepatutnya apa hak kita sepatut kena teliti dahulu. Kita tengok kesahihan. Dan andai kata sahih sekalipun berita itu, tak perlu kita nak canan-canan cerita orang. Tak perlu. Sebab tu hari ini Masya Allah, dunia hari ini hanya dengan handphone sahaja mudah untuk buat dosa. Tapi sebenarnya kalau kita gunakan kemudahan dengan yang ada sekarang yang diberikan ini, mudah untuk kita dapat juga pahala. Kita share dekat Facebook, dekat WhatsApp, kebaikan-kebaikan boleh memberikan kebaikan kepada kita, manfaat pada orang lain pun adalah satu kelebihan. Tapi kalau kita gunakan ke arah keburukan, dia merupakan satu keburukan dan fitnah kepada kita. Jadi Masya Allah, inilah antara satu kecaman daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya kita menjauhkan daripada 7 perkara yang membinasakan tadi. Cuma saya nak ingatkan berkaitan dengan harta anak yatim ini, saya ada berjumpa dengan seorang ibu tunggal, anak 6 tak silap saya. Dia bercerita pada awalnya arwah suami dia ni pernah berganding bahu dalam satu bisnes, ada syarikat dengan kawan. Tapi bila arwah ini meninggal, semua harta arwah suaminya yang rakan kongsi tadi tidak diberikan hak kepada anak-anak yatim. Jadi bila saya jumpa dengan si ibu ini, dia kata, tak apalah, saya redha. Saya hidup dengan apa yang ada. Kita nampak keredaan dia. Sebab mungkin kerana ketulusan hati. Tapi di sana, walaupun ketamakan ataupun kita rasa kerakusan itu diambil dengan cara yang tidak baik, mungkin dia rasa hidup aman dekat dunia. Tapi sebenarnya, dalam dia rasa keamanan itu, Allah takkan bagi ketenangan kepada orang yang makan harta anak yatim. Sebab apa? Sebab Rasulullah kata orang yang makan harta anak yatim ini di kalangan orang yang membinasakan dan akan masuk ke dalam neraka jahanam. Berhati-hati dengan harta anak yatim. Jadi kalau boleh, apa yang saya sebut berkaitan dengan syirik ini, ambil cakna. Dan jangan kita ambil maksudnya kita tak ambil peduli. Kita rasa macam kita ada minta tolong dengan contohnya kita contoh. Kadang-kadang kita contohnya kebiasaan yang berlaku macam kalau kita ada bisnes. Apa orang panggil, saya lupa, Masya Allah, saya lupa apa orang panggil yang dia pakai cincin contohnya, ataupun dia pakai untuk lariskan, untuk lariskan jualan dia. Saya lupa apa nama dia. Untuk lariskan jualan dia, contohkan orang suka datang, masakan dia jadi sedap, contoh. Ini pun dikatakan syirik. Sebab dia mengambil benda yang lain untuk memberi kekuatan, untuk membantu jualan dia jadi laris. Pelaris tak silap saya, ada nama dia pelaris kan. Jadi benda-benda macam ni, boleh katakan syirik. Sama juga contohkan kalau orang ada bagi cincin.
Ada orang baik, kamu kena pakai cincin permata ni. Supaya apa? Supaya kamu tak bergaduh dengan suami isteri. InsyaAllah rumah tangga kamu nanti bahagia. Ini penjaga kamu. Contoh. Kita pun duk pakai je. Kita duk pakai. Kita tak tahu asal usul. Jadi kepercayaan dia apa? Selagi mana ada cincin tak ada permata tak ada, selagi itu dia yakin rumah tangga dia tak akan bergolak. Sebab apa? Sebab dia yakin ada benda yang menjaga. Tapi dia lupa bahawasanya yang menjaga rumah tangga dia adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tolonglah, saya harap sangat benda-benda macam ni ramai sangat saya jumpa. Dan disebabkan ia menjadi adat dan kebiasaan, saya ada berjumpa dengan satu tempat dekat kampung. Sampaikan ustaz yang nak merawat satu kampung, dia kata Masya Allah, banyak sangatlah benda-benda yang syirik macam ni. Sebab apa? Sebab jadi terikut-ikut. Yang ni seorang ajak jiran ni, yang ni ajak jiran. Sebab dia tak tahu. Jadi kitalah orang yang berilmu, yang tahu benda-benda berkaitan syirik ini adalah dosa besar. Bahkan dosa yang paling besar, confirm masuk dalam neraka. Confirm masuk dalam neraka. Kalau kita syirik kepada Allah, kita kena jauhkan. Kita kena bertaubat, kita kena buang jauh-jauh benda ni. Bahkan kita kena bina keyakinan kita, akidah kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nak bina akidah kita bagaimana? Antaranya adalah banyakkan menuntut ilmu-ilmu agama, cari guru yang berpengalaman, cari guru. Dan saya nak pesan satu lagi, kita nak cari guru pun carilah guru yang betul-betul bidang guru. Jangan kita cari ustaz celup ataupun ustaz jadian ke apa. Saya minta maaf, saya tak nak cakap kat siapa-siapa. Saya ni pun bukan orang yang bagus. Saya pun masih lagi nak belajar. Tapi saya nak nasihatkan. Sebab apa? Sebab ada cerita di sebalik ni. Saya pernah berjumpa dengan satu anak-anak murid saya lah di satu tempat. Dia kata, Ustazah, ada seorang ni, bila dia uji dengan, dia suka menuntut ilmu, selalu pergi masjid surau. Tapi bila mana dia uji dengan kesakitan dan sebagainya, terpaksa duduk kat rumah. Bila duduk kat rumah, dia nak belajar ilmu agama. Dia buka dekat handphone. Dia cari je ustaz mana-mana yang dia rasa sesuai. Tapi dia terjatuh hati dengan seorang ustaz. Dia tak cek dulu asal-usul ustaz ni daripada mana. Maksudnya sampaikan dia dah jatuh cinta, dia ikut dengan ustaz ni, kemudian dia mempengaruhi orang lain. Bila kita selidik, Masya Allah, ustaz ini adalah bukan di kalangan ahli sunnah wal jamaah. Bukan di kalangan orang yang membimbing fikrah yang kita ada sekarang ini. Bahkan dia mengajak orang lain. Jadi ramai yang terikut. Macam yang kita nampak hari ini. Macam yang kita nampak hari ini, ilmu apa tu, nasyitah ke apa? Yang kita nampak dia mengaku Tuhan daripada mimpi dan sebagainya kan. Kita fikir orang yang ada akidah, bagaimana kita ni boleh tahu ilmu ini adalah ilmu salah, ataupun kita rasa ilmu ini ilmu yang tidak betul. Sebab apa? Bagaimana kita boleh beza? Sebab kita ada ilmu pengetahuan. Kalau orang yang tak ada ilmu pengetahuan, dia boleh ikut. Kadang-kadang kita fikir macam tak logik lah kalau orang ikut ilmu macam ni. Dia dapat ni pun daripada mimpi kan. Dan kita tengok daripada fatwa, daripada Jaiz sendiri, daripada Badan Agama, mengharamkan ilmu ni adalah salah kan. Jadi di sebalik ni pun sebenarnya dah ramai pengikut dia. Dah ramai follower dia. Kadang-kadang kita rasa Masya Allah macam tak masuk akal. Tapi itulah satu ujian. Syaitan ni selalu membisik-bisikkan benda-benda yang tak elok kepada kita. Sebab tu kita kena ada bimbingan. Ada bimbingan. Yang pertama, kita kena berilmu, usaha untuk cari ilmu. Usaha untuk bina akidah kita. Sebab tu hari ini dalam buku ini, antara buku yang sangat bagus ini, sebab selain dia menceritakan tentang ilmu syariat, dia menceritakan juga ilmu akidah. Yang mana ilmu yang kita kena belajar, antaranya ilmu akidah, ilmu bagaimana kita nak ikatkan keyakinan, keimanan kita seorang hamba dengan Allah. Kemudian ilmu syariat, bagaimana kita nak belajar ilmu-ilmu berkaitan dengan syariat yang disuruh oleh Allah. Kemudian yang ketiga, ilmu tasawuf. Ilmu bagaimana kita nak perbaiki hati kita. Ilmu bagaimana kita nak menguruskan hati kita supaya menjadi manusia yang lebih beradab, berakhlak. Maksudnya, kalau hati yang baik, dia akan memberikan kesan yang baik pada adab dan akhlak. Bagaimana kita nak jadi orang yang baik pada hati dan juga pada akhlak. Dan penting juga kita belajar ilmu hadis dan Al-Quran. Jadi itulah nasihat untuk diri saya dan sahabat-sahabat sekalian, hadirin dan hadirat sekalian, ambil cakna berkaitan dengan syirik. Kalau kita sebagai ibu ayah, kita faham tentang pengharaman syirik, kita dapat beza mana yang betul tak dapat betul dan mana yang tak betul. InsyaAllah
anak kita akan jelas juga akidahnya. Sama ada mana yang betul, mana yang syirik dan syirik. Sebab apa? Sebab bermulanya adalah daripada tunjuk ajar dan daripada role model ibu bapa itu sendiri. Kemudian kita lihat kepada syariat yang seterusnya untuk anak ini. Untuk anak adalah akikah dan bercukur rambut. Okey, akikah ni maksudnya apa? Menamakan anak yang baru lahir sering dilakukan seiring dengan amalan akikah dan juga mencukur rambut bayi. Makna akikah dari segi bahasa, rambut yang terdapat pada anak yang baru dilahirkan. Dari segi syarak, binatang yang disembelih bagi anak yang baru dilahirkan. Okey, antara hadis yang memperkatakan tentang akikah ini. Okey, akikah ni maksudnya apa? Akikah ini adalah kita kalau pada hari kelahiran yang ketujuh, maksudnya syariat dia adalah kita ambil rambut, kita potong rambut anak kita, lepas tu kita timbang. Itu maksudnya. Dan dari segi syarak, dari segi ilmu syarak ni, kita sembelihkan binatang. Antaranya binatang yang digalakkan untuk anak lelaki 2 ekor kambing. Kalau anak perempuan, seekor kambing yang bagi anak yang baru dilahirkan. Okey, nanti kita akan bincang secara detail bagaimana pelaksanaan dia. Kemudian antara hadis yang memperkatakan tentang akikah ini ialah Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari ni bukan calang-calang orang yang meriwayatkan hadis, dia antara martabat yang paling atas. Meriwayatkan daripada Salman bin Amir Ad-Dabbi radhiyallahu anhu, katanya, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma'al ghulami aqiqah fa'ahriqu anhu damman wa amitu anhu al-adha. Maksudnya, bersama bayi itu terdapat akikah, maka tumpahkanlah darah untuknya dan tanggalkan daripadanya perkara yang menyakitkan, iaitu kekotoran dan najis. Okey. Terdapat juga hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan selainnya daripada Samurah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ghulamu murtahanun bi'aqiqatihi yudbahu anhu yawmas sabi' wa yusamma wa yuhlaqu ra'suhu. Maksudnya, bayi itu tergadai tergantung dengan akikahnya. Binatang disembelih bagi pihaknya pada hari ketujuh, diberikan nama dan dicukur kepalanya. Jadi, inilah yang dikatakan secara detail apa yang kita nak buat pada hari yang ketujuh. Disunatkan pada hari ketujuh adalah kita memberi nama kepada anak, kemudian kita melakukan akikah, iaitu kita bercukur rambut dan kita sembelih binatang. Okey. Sebab apa kena sembelih? Apa kaitan akikah itu dengan sembelih dengan anak tadi tu kan? Okey. Para ulama mazhab Asy-Syafi'i menyatakan bahawa sunat dilakukan akikah pada hari ketujuh kelahiran. Jika tidak mampu, maka boleh dilakukan sebelum anak mencapai usia balik. Maknanya, kebiasaan hari ini, waktu usia balik anak itu pada umur 12 tahun hingga 14 tahun. Kemudian, kalaulah kita tak mampu pada hari ketujuh, pada umur 1 tahun, 2 tahun, kita boleh berusaha sebagai ibu bapa berusaha untuk nak buat laksanakan akikah ini sebelum anak kita balik. Tetapi apabila anak kita sudah sampai balik, maka tanggungjawab ibu bapa itu telah gugur. Dan sebaik-baiknya si anak melakukan akikah untuk dirinya. Okey, maknanya kalau kita ni, mak ayah kita tak pernah buat akikah untuk kita. Kita dah balik. Boleh tak kita buat akikah? Boleh kita buat untuk diri kita sendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan supaya anak lelaki diakikahkan dengan 2 ekor kambing atau seekor juga memadai, kibas, biri-biri dan sebagainya. Yang sempurna sifat dan syarat-syaratnya, sedangkan anak perempuan memadai diakikahkan dengan seekor kambing sahaja. Okey. Syarat-syarat akikah. Ada 6 syarat-syarat akikah. Bagaimana kita nak buat? Okey, umur binatang sembelihan, unta berumur 5 tahun lebih, lembu atau kerbau berumur 2 tahun lebih, kambing berumur 2 tahun atau telah bersalin gigi, kibas berumur 1 tahun atau telah bersalin gigi. Ini kalaulah kita nak kata, dia ada syarat-syarat dia. Contoh kambing mestilah 2 tahun dah tumbuh gigi dan sebagainya. Contohnya unta mesti 5 tahun ke atas. Ini mesti ada syarat-syarat dia lah. Dan kita mestilah masa nak melakukan akikah, masa nak pilih kambing tadi, kibas ke, kerbau ke, sebaiknya kita pergi tengok, suruh minta tolong suami kita ataupun orang-orang yang bertanggungjawab
untuk sahihkan. Ini cukup tak 2 tahun? Ini sihat tak? Ini tak sihat. Kadang-kadang kita takut orang yang menjual binatang ni tidak amanahan. Jadi kita takut kita takut amanah kita nak lansaikan tanggungjawab akikah tadi tidak terlepas. Kemudian binatang sembelihan itu mesti sihat dan tidak cacat. Tidak cacat, maknanya mesti sihat, kalau tak ada penyakit berjangkit dan sebagainya. Kemudian daging akikah yang kita nak potong tadi, yang kita nak sembelih tadi, sunat dipotong mengikut sendinya. Sunat kita potong ikut sendi dengan tidak memecahkan tulangnya sesuai dengan tujuan akikah. Antara tujuan akikah itu adalah sebagai apa? Sebagai al-fida'u. Kalau orang tanya apa tujuan akikah sebenarnya? Kenapa orang-orang Islam ni nak sangat akikah untuk anak? Bersusah payah ibu bapa ni, bersusah payah nak akikah anak, nak bagi orang makan. Untuk apa sebenarnya? Jawapan dia adalah untuk al-fida'u. Al-fida' maksudnya apa? Untuk mempertalikan ikatan antara diri anak dengan Allah. Jadi sebab itulah kita hari ini ibu bapa, sebagai ibu bapa bila mana kita dikurniakan anak, jadi tanggungjawab ibu bapa untuk hubungkan anak dengan si pencipta. Kita tak biarkan anak kita terbengkalai. Maksud kita tak biarkan anak kita terkapai-kapai. Cuba kalau kita, mak ayah kita tak bagi dorongan, mak ayah kita tak ajar ilmu agama, mak ayah kita biarkan. Agak-agak hidup kita terkapai-kapai tak? Mungkin kita tak tahu apa tujuan hidup kita kan? Mungkin kita tak tahu. Okey, jadi nak kata kat sini, antara bagaimana kita nak hubungkan anak kita, ikatan anak kita dengan Allah SWT melalui akikah. Kemudian, sunat disebutkan nama Allah dan nama anak yang dilahirkan ketika menyembelih binatang akikah dengan membaca Allahumma laka wa ilaika aqiqah. Ya Allah, bagimu dan kepadamu akikah. Sebut nama anak kita apa dia. Kita niatkan. Dan akikah ini sebenarnya bukan sahaja ibu yang wajib lakukan. Maksud saya macam ni, maksud saya tak semestinya kita sebagai ibu yang wajib laksanakan. Mungkin boleh atuk kita, nenek kita, sahabat kita memang niat untuk buatkan akikah untuk anak kita. Mungkin kita tak mampu, tapi dia niatkan dengan duit harta yang dia ada untuk niatkan akikah kepada anak kita tadi. Jadi itu pun dibolehkan. Tapi mestilah masa kita nak sembelih binatang tadi, niatkan dengan nama Allah, sebut nama Allah dan nama anak kita. Itu pun dibolehkan. Kemudian, daging akikah tadi contoh macam anak saya nak akikah 2 ekor kambing. Masa suami saya nak sembelih tu, kita nak kongsi dengan nama sepupu kita, dengan anak-anak saudara yang lain. Jadi ini yang maksudnya tidak boleh. Tidak boleh. Sepatutnya kalaulah seorang anak kita dengan 2 ekor kambing tu lah, kita tak boleh share dengan orang lain. Kemudian, sebaiknya berakikah dengan kambing. Kambing lebih ahsan, lebih afdal, maknanya lebih baik. Tetapi dibolehkan juga berakikah dengan unta, lembu dan kerbau. Maksudnya contoh, kalau pada hari raya korban kan, kebiasaannya orang selain daripada berkorban, dibolehkan juga untuk berakikah. Bukan sahaja buat di Malaysia, bahkan kalau di luar-luar negara sekalipun, contohnya dekat negara-negara yang susah kan, mungkin dengan harga yang murah, dibolehkan masa waktu korban tu, hari raya Aidil Adha, untuk kita niatkan korban tadi tu, bahagian lembu ataupun kambing dan sebagainya, bahagian kerbau, kebiasaan lembu ataupun kerbau, kita niatkan untuk akikah untuk anak kita. Itu pun dibolehkan, tak ada masalah. Cuma kalau anak lelaki kena 2 bahagian lah. Kalau anak perempuan, 1 bahagian. Dan sama juga contoh kalau kita nak buat akikah kan, contohnya kalau kita buat 1 bahagian dulu. Kalau kita tak mampu, kita usaha untuk 1 bahagian dulu. 1 bahagian nanti kita buat dekat, contoh kita buat tempat lain, kita buat tahun depan. Tahun ni kita buat 1 bahagian dulu, tahun depan kita buat 1 bahagian. Itu pun tak ada masalah. Dibolehkan. Asalkan kita laksanakan tanggungjawab kita sebagai ibu bapa untuk al-fida'u. Untuk apa? Untuk kita dapatkan kelebihan untuk mempertalikan ikatan antara diri anak dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada masalah. Cuma saya nak kata, dan saya percaya dengan akikah ini, bagaimana dia menjadi tanggungjawab sebagai ibu bapa ini. Sebab apa? Saya teringat dengan satu kisah diceritakan oleh orang rapat saya sendirilah. Dia cerita masa lahir dahulu, orang rapat dengan saya ni berceritalah, cerita yang sahih dan benar.
setiap malam baby ni menangis. Setiap malam baby ini menangis. Kalau tiba waktu malam mesti menangis. Kemudian mak dia tak tahu, mak ayah dia tak tahu apa masalah. Nak kata sakit tak sakit. Kemudian tiba-tiba ada dah datang orang alim, orang yang kita tak tahu daripada mana dia datang. Tiba-tiba mungkin ini aturan Allah lah. Orang yang soleh datang berjumpa dengan si ayah baby tadi, kata, kamu ini sebenarnya ada berhutang. Berhutang dengan Allah. Kemudian bila tanya berhutang apa? Kamu sebenarnya belum lansaikan lagi satu bahagian akikah anak ini. Sebab masa berlaku kejadian ini, si ayah tadi baru melakukan akikah satu bahagian. Satu bahagian lagi tidak laksanakan. Jadi bila kita nampak kat sini, ya ada kaitan. Sebab apa? Sebab si ayah tadi orang yang berkemampuan. Orang yang berkemampuan. Jadi sebaiknya kita sebagai ibu ayah, daripada mula kandungan lagi kita sudah niatkan. Baby lahir nanti, kita nak dapatkan syariat, kita nak dapat amalan-amalan sunnah, dapat pahala. Dan kita niatkan, walaupun kita rasa aku tak ada duit, sebenarnya tak ada duit kan, tak ada duit, nanti nak buat akikah, nak buat cukur rambut, nak bagi makan orang. Tapi ingat, anak itu adalah pembuka rezeki bagi mak ayah. Perkahwinan itu adalah pembuka rezeki. Kadang-kadang hari ini kita fikir takut nak kahwin sebab tak ada rezeki. Tapi sebenarnya perkahwinan itu pembuka rezeki. Dan anak itu Allah dah sebut setiap anak itu ada rezeki. Yakin. Kita doa, lagi-lagi doa seorang ibu, insya-Allah. Saya yakin dengan konsep sedekah dengan pemberian ni, sebenarnya bila kita niat nak buat kebaikan, nak bagi orang makan, kita niat dengan sedekah ini, kita nak bagi orang suka dan sebagainya, antara kelebihan akikah ni adalah untuk kita nak jamu orang susah, kita nak dapat fadilat dia tadi, dan antaranya kita nak sambung pertalian, persaudaraan dengan orang-orang sekeliling kita. InsyaAllah, kalau kita niat dengan satu kebaikan, insyaAllah Allah akan permudahkan urusan kita. Dan insya-Allah Allah akan gantikan dengan banyak lagi harta di sebalik yang kita belanjakan tadi. Kemudian hukum daging akikah. Daging binatang yang disembelih untuk akikah adalah sunat dibuat jamuan untuk juadah orang-orang miskin, ahli keluarga, jiran tetangga dan saudara mara terdekat. Okey. Amalan mencukur rambut. Amalan mencukur rambut. Sebab masa akikah ni kita buat mencukur rambut kan, kita buat cukur rambut. Okey. Anjuran mencukur rambut bayi sempena majlis akikah ini mengandungi hikmat, khususnya dari segi kesihatan. Sebenarnya bukan Allah saja-saja suruh kita buat akikah untuk anak, tapi di sebaliknya ada kebaikan yang berkaitan, hubung kait. Maksudnya antara kelebihan akikah ni sebenarnya dia boleh mengikat ikatan hati seorang anak dengan Allah. Maknanya dia boleh menguatkan ikatan akidah seorang anak dengan Allah. Dan di samping lagi, dia boleh memberikan kesihatan yang baik. Di sebalik akikah ini, dia ada ikatan kesihatan yang baik. Kemudian menurut Ibnul Qayyim, amalan ini akan meningkatkan tahap kesihatan anak tadi. Masya Allah, kadang-kadang kita fikir, apa kaitan kita sembelih anak? Kemudian kita bukan sembelih anak, sembelih binatang. Kemudian kita mencukur rambut tadi kan. Mencukur rambut ni sebenarnya pada akikah. Pada hari kita buat akikah. Mencukur rambut ini disunatkan adalah pada hari yang ke-7. Jadi kalau kita tak ada duit, kita tak mampu nak buat akikah, contohnya lagi-lagi pandemik sekarang ni, kita tak boleh nak berkumpul ramai untuk jamu dan sebagainya, pastikan hari yang ke-7, kalau kita tak boleh nak buat hari, tapi dia bukan wajib hari yang ke-7, cuma sunat pada hari yang ke-7. Jadi sebaiknya kalau kita tak boleh nak buat hari yang ke-7 sekalipun, kita ambil faedah, kita ambil kebaikan ini, cukur rambut anak. Untuk apa? Untuk memberikan kesihatan kepada anak itu tadi. Okey, mengikut Ibnu Qayyim, amalan ini akan meningkatkan tahap kesihatan anak tadi. Membuka selaput kepala dan mempertajamkan daya penglihatan, pendengaran dan deria hidu. Masya Allah. Deria-deria ini, deria hidu, deria pendengaran, deria penglihatan. Maksudnya mempertajamkan penglihatan kita ni. Deria ini sebenarnya amat penting dan dia ada ikatan antara satu sama lain. Amat penting. Dan deria inilah yang memberi kekuatan kepada diri kita sendiri dan anak itu untuk apa? Untuk untuk perkembangan kehidupan anak itu sendiri. Kemudian hikmah berakikah. Dalam buku ini ada disebut 6 hikmah akikah. Yang pertama, bila mana kita nak melakukan akikah ini, yang pertama
adalah untuk melahirkan rasa gembira atas kelahiran satu jiwa Muslim baru yang sujud menyembah Allah Subhanahu Wa Taala di dunia. Kemudian yang kedua adalah untuk mendekatkan diri anak itu. Sebab tu jadi tanggungjawab kita sebagai ibu bapa untuk mengajar anak tentang Islam. Untuk memperkenalkan anak dengan Allah. Ikatan anak itu supaya anak kita tak terkapai-kapai. Supaya anak kita ini tak terkapai-kapai nak kenal siapa Allah, siapa Tuhan, siapa agama yang dia kena anuti. Jadi itu semua adalah tanggungjawab mak ayah itu sendiri. Untuk mendekatkan diri anak itu kepada Allah atas akikah yang dilakukan. Kemudian yang ketiga adalah untuk mengukuhkan tali persaudaraan sesama Muslim apabila majlis akikah tersebut dihadiri. Jadi kalau waktu PKP ni, mustahil lah kalau kita nak buat majlis sebab perkahwinan hari ini pun kita susah nak buat macam ni kan. Benda-benda yang wajib sekali pun kita susah, apatah lagi benda yang sunat. Jadi bagi saya tak ada masalah kalau nak buat. Kita boleh buat, kita maksudnya bungkus-bungkus, kita tulis sikit dekat stiker ke apa, majlis akikah anak kita, kita bagi kepada jiran, bagi saudara mara. Dia tidak menghalang untuk kita nak mendapat syafaat daripada akikah ini. Kemudian yang keempat antara kelebihan akikah ini, sebagai tebusan anak tersebut dapat memberikan syafaat kepada ibu bapanya. Ya Allah, kalau kita fikir macam mana anak kita ni boleh bantu kita memberi syafaat di akhirat nanti. Maksudnya, dia anak kita bila mana kita buat akikah ini, dia boleh tebus kita pada akhirat nanti. Nak bantu mak ayah dia, nak bagi syafaat. Dia dapat tebus. Seolah-olah kita ini berhutang dengan anak kita selagi mana kita tak buat akikah. Sebab itulah bagi saya, pendapat bagi saya, kita sejak mengandung usaha, niatkan. Lepas ni mungkin kita tak terfikir, tapi kita kena fikir, kita kena niatkan. Bagi tahu kepada adik-adik kita yang lain, berusaha juga untuk nak buat akikah untuk anak. Kalau kita tak mampu, tak payahlah buat grand-grand. Macam hari ini kita tengok kan majlis akikah, macam majlis perkahwinan. Grand buat Masya Allah dengan pembaziran. Bagi saya, kalau dah dia nak buat itu satu perkara untuk kegembiraan, untuk meraihkan orang lain, itu tak ada masalah. Mungkin bagi dia itu antara satu tanda kesyukuran yang dia nak tunjukkan. Mungkin Allah uji dia dah lama nak dapat anak tapi tak dapat anak. Tak ada masalah. Tapi andai kata kalau itu memang kerana sengaja, boleh mengundang kepada pembaziran, yang kita risau adalah tak dapat berkat. Maknanya hanya pembaziran sahaja yang dapat. Kita tak nak. Jadi biarlah kita buat majlis akikah ini ikut kemampuan kita supaya tidak membebankan kita. Dan cukup untuk kita melunaskan tanggungjawab kita dengan anak kita dan tanggungjawab kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kelima, untuk menunjukkan tanda syukur kepada Allah atas kurniaannya. Maknanya anak itu adalah satu kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan dengan cara berakikah itulah cara kita nak menzahirkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang keenam, menjauhkan anak tersebut daripada segala bahaya dan bencana. Maknanya kita kena niatkan sebagai ibu bapa, dengan melalui akikah kita niatkan supaya anak kita ini jauh daripada bahaya dan bencana. Sebab tu ibu ini doa dia amat mustajab. Jadi banyakkan berdoa. Kita jadikan amalan-amalan sebegini sebagai satu wasilah, satu perantaraan. Supaya apa? Supaya Allah menjaga anak kita yang kita akikah tadi, supaya dijauhkan daripada bahaya dan bencana. Kemudian dalam hadis riwayat Al-Baihaqi, sembelihlah binatang itu atas nama anak yang dilahirkan dan ucapkanlah dengan nama Allah, ya Allah, bagimu dan kepadamu ku persembahkan akikah si fulan atau si fulana. Kalau contohnya kan, kalau contohnya kita ada harta yang berlipat kali ganda, ada harta, kadang-kadang kita tak tahu harta ni nak bawa ke mana. Kita dah biasa bagi kepada orang susah, orang harta anak yatim. Cuba niatkan untuk berakikah kepada si anak. Mungkin anak ahli keluarga kita, mungkin anak saudara mara kita, anak sahabat-sahabat kita. Kita niatkan dengan harta yang kita ada, kita tolong support mak ayah yang ada anak yang tak mampu untuk berakikah untuk anak dia tadi. Kita tolong, kita niatkan. Maksudnya kita dengan duit yang kita ada, kita niatkan untuk akikah si anak kawan kita, saudara mara kita dan sebagainya. Tak rugi pun. Dia dapat juga manfaat. Bahkan dengan duit yang digunakan tadi dijadikan sebagai amal jariah sedekah yang sentiasa berpanjangan. Tetap juga. Sebab apa? Sebab hukum daging akikah tu sebabnya lepas kita akikah, sebabnya kita kena jamu orang.
bagi kepada orang susah ataupun kepada orang-orang jiran kita, orang senang pun tak ada masalah. Asalkan kita nak dapat kelebihan di sebalik akikah dan kita juga akan dapat pahala. Jadi benda-benda macam ni kadang-kadang kita tak terfikirkan, kita tak terfikir. Tapi insya-Allah dengan niat kebaikan kita, Allah akan berlipat kali ganda memberikan pahala kepada kita. Kemudian yang seterusnya, insya-Allah kita akan masuk berkaitan dengan khitan. Berkaitan dengan khitan. Apa maksud khitan dan sebagainya kan. Okey, insya-Allah saya akan masuk secara lebih detail akan datang berkaitan dengan khitan, iaitu bersunat. Apa itu sunat lelaki, apa itu bersunat perempuan, kenapa ia disunatkan. Jadi insya-Allah hari ini sampai di sini dahulu perbincangan kita. Insya-Allah secara kesimpulan apa yang kita boleh perolehi daripada pengajian kita hari ini ialah berkaitan dengan jauhkan diri kita daripada perkara-perkara yang membinasakan. Antaranya adalah syirik, merupakan dosa yang paling besar. Dosa yang paling besar di antara dosa-dosa besar. Itu perkara pertama yang perlu kita kena ingatkan. Dan seterusnya kita kena berusaha sebagai mak ayah untuk laksanakan tanggungjawab sebagai ibu bapa terhadap anak, antaranya lakukan akikah, lakukan perkara-perkara lagi, antaranya bercukur rambut dan sebagainya. Dan antaranya pecah mulut. Pecah mulut ni apa? Antaranya kita masukkan tangan kita ambil kurma, benda-benda manis, madu dan sebagainya, kita sapu dekat lelangi atas anak kita. Antara kelebihannya adalah untuk memberikan kekuatan supaya deria ataupun kita panggil saraf, memberikan kekuatan kepada saraf mulut anak kita supaya boleh menyusu dengan baik dan sebagainya. Dan perlu kita kena ingat apa sahaja perkara sunat dan apa-apa sahaja yang Allah galakkan untuk kita lakukan, pastinya akan ada kebaikan. Pastinya ada kebaikan. Jadi kita cuba usaha pasang niat. Sama juga macam kita pasang niat kan. Kalau boleh setiap kali kita nak melakukan ibadah korban setiap tahun, kita pasang niat, kita nak keluarkan duit untuk masuk korban, kita dapat pahala. Jadi sama juga kalau kita ada anak, kita niatkan untuk kita buat akikah untuk anak kita. Kalaulah bukan kita melalui kita rezeki, kita doa, mungkin Allah akan bagi rezeki melalui pelbagai cara. Sebab itulah dalam konsep rezeki kita kena yakin, kalau kita berusaha, kita berdoa kepada Allah, kita bertakwa kepada Allah, Allah akan bagi kepada kita rezeki yang berlipat kali ganda. Dan Allah akan keluarkan kita daripada masalah-masalah. Antara yang disebut dalam ayat Al-Quran dalam surah At-Talaq, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Dan sesiapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan jalan keluar. Maknanya di sebalik kesempitan, kesusahan yang Allah kurniakan, yang Allah timpa kepada kita, kalau dengan ujian itu kita makin takwa kepada Allah, kita makin dekat kepada Allah, makhraja, Allah akan bagi jalan keluar. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan kurniakan rezeki yang berkali ganda, maksudnya rezeki tanpa disangka-sangka. Wa may yatawakkal 'ala Allah, dan sesiapa yang bertawakal. Tawakal ni maksudnya apa? Dia serah diri kepada Allah. Serah diri, tak semua orang boleh serah diri. Sebab apa? Sebab ada orang dia berusaha, tapi di samping usaha dia tak serah diri kepada Allah. Sebab tu dia boleh rasa down. Sebab tu dia boleh putus asa. Sebab apa? Sebab di sebalik usaha yang dilakukan, dia tidak tawakal. Dia tidak serah kepada Allah. Sebab tu Allah sebut khusus dalam ayat ni, orang yang bertakwa mula-mula tadi, Allah sebut pula kemudian siapa yang bertawakal. Di sebalik usaha nak bertakwa kepada Allah, kemudian dia bertawakal kepada Allah, dia usaha, kemudian dia serah, dia tawakal, dia serah segalanya kepada Allah. Diserahkan apa sahaja Allah nak bagi kepada dia di sebalik usaha yang dia dapat. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Allah akan cukupkan baginya. Fahuwa hasbuh. Saya lupa ayat last sekali. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Saya lupa ayat last sekali. Jadi dalam ayat ni sebenarnya dia nak menjelaskan tentang sifat orang yang bertakwa dan sifat orang yang bertawakal. InsyaAllah bila mana kita jadi orang yang bertakwa dan di sebaliknya kita jadi orang yang maknanya di samping itu kita jadi orang yang bertawakal, insya-Allah
Allah akan berikan kepada jalan keluar di sebalik kesempitan dan Allah akan melipat kali gandakan rezeki kepadanya. Jadi mudah-mudahan kalau kita ada anak, jangan kita rungsing. Allah dah janji ada rezeki di sebalik anak-anak kita. Jadi jangan kita rungsing kalau kita aku tak dapat nak buat akikah, tak apalah. Tapi sebenarnya kita kena usahalah, kita doa kepada Allah supaya apa? Supaya tanggungjawab kita sebagai seorang ibu bapa ini dilangsaikan, maksudnya terlaksana dan mendapat keberkatan dan juga kelebihan-kelebihan yang Allah janjikan. Jadi hari ini bagaimana kita nak pegang diri kita supaya dijauhkan daripada syirik? Saya bawa ada tiga faktor ataupun 3 perkara yang boleh memegang hati kita sentiasa dekat dengan Allah supaya dijauhkan daripada syirik kepada Allah. Dalam kitab Waraqat Tarbawiyah ada disebut 3 perkara. Yang pertama adalah mestilah kita kena ikut. Yang pertama adalah sima'ul mau'izah. Mestilah kita kena sentiasa dengar peringatan, duduk dalam majlis ilmu, belajar ilmu dengan orang-orang yang baik, dengan alim ulama, dengan guru-guru yang baik, akhlak dan sebagainya, dengan orang yang kita boleh percayai dengan ilmunya. Kemudian yang kedua, ta'atullahi wa rasuli, taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Ikut apa yang Allah suruh, tinggalkan apa yang Allah marah, maksudnya tinggalkan apa yang Allah larang dan Rasul larang. Kemudian yang ketiga, huduru majalisil ilim, hadir ke majlis, hudur majlis ilim yang pertama tadi. Yang ketiga adalah suhbatus salihin, berkawan dengan orang yang soleh. Jadi insya-Allah cuba kita amalkan 3 perkara ini, insya-Allah mudah-mudahan kita dijauhkan daripada orang yang syirik, orang yang paling Allah benci, kerana syirik ini merupakan dosa yang paling besar di antara dosa-dosa besar. Jadi saya minta maaf sampai di sini dahulu untuk hari ini. Segala yang baik itu datang pada Allah Subhanahu Wa Taala, segala kebaikan itu diberikan kepada kita mudah-mudahan. Dan minta maaf kalau ada tersasul, tersalap cakap dan sebagainya. InsyaAllah kita jumpa lagi di bulan hadapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.